Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Beberapa program telah dirancang sempena sambutan Hari Jadi ke-80 yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud pada Sabtu ini. Dimulakan dengan majlis kesyukuran di Masjid Al-Taqwa Miri pada Jumaat yang akan diikuti dengan istiadat pembarisan dan rapat raksasa yang disertai 80 kontingen pada Sabtu di Stadium Miri. Turut diadakan ialah istiadat penghunian darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak dan disusuli majlis jamuan negeri pada sebelah malam di Hotel Terkemuka di Miri selain konsert rakyat di dataran Kipas Miri. Sambutan itu juga akan diteruskan dengan majlis jamuan teh dan pameran di Gahayu pada 11 September di Dewan Suara Miri. Dalam pada itu, semalam telah diadakan acara raptai pembarisan di Stadium Miri. Turut hadir meninjau persiapan itu ialah Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Omar Wan Tengah Liasan. Beliau amat berpuas hati dengan persiapan yang diadakan, malah amat teruja dengan semangat yang ditampilkan para peserta. Katanya beberapa siri latihan akan terus diadakan bagi memastikan semua yang dirancang berjalan dengan lancar. Kita akan memastikan bahawa mereka yang hadir akan bukan sahaja datang untuk merayakan perayaan sambutan Hari Jadi TYT, tetapi mereka akan dapat menyaksikan persembahan-persembahan yang mantap daripada masyarakat kita, daripada tentera, daripada pelajar-pelajar kita. Masyarakat Cina di negeri ini perlu bersama-sama memainkan peranan untuk mencapai hasrat menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Ropeng berkata ia merupakan visi Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Danan Satem untuk tempoh 5 tahun akan datang. Katanya antara fokus utama kerajaan negeri ialah mentransformasikan ekonomi, pembangunan luar bandar dan sub bandar, menaik taraf infrastruktur luar bandar, pelaksanaan lebuh raya digital serta komunikasi dalam merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar. Tambahnya kerajaan juga akan meningkatkan sumber manusia dalam melahirkan tenaga kerja yang mahir dan berdaya saing. Beliau berucap mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Danan Satem pada majlis pelantikan bersama Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina Sarawak dan Persekutuan Persatuan-Persatuan Cina bahagian Miri. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM50,000 kepada Persekutuan Persatuan Cina bahagian Miri. Polis menahan seorang lelaki warga Indonesia dan sedang mengesan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan berhubung satu kes tipu melibatkan batu kecil berwarna merah, kononnya batu delima yang amat berharga. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Abang Ahmad Abang Julai pada sidang media jadi Kuching berkata dua daripada lelaki yang sedang dicari ialah Hibni Saadi dan Rizwan Samad. Kedua-duanya berumur 52 tahun manakala seorang lagi masih belum dapat dipastikan. Suspek ini salah seorang daripada 4 orang seorang ditangkap. Yang lain lagi masih kita masih mengesan ya. Yang suspek ini yang mana kita telah menuduhnya di mahkamah. Dan di bawah Seksyen 380, tetapi dia tidak mengaku salah. Suspek kini menunggu tarikh pembicaraan yang ditetapkan pada 20 Oktober ini. Katanya dalam aduan seorang pemuda Indonesia berumur 43 tahun pada 27 Ogos lepas, beliau didatangi 4 lelaki yang berpura-pura kononnya hendak ke Brunei kira-kira pukul 5.30 pagi di Kuching Central. Beliau berkata keempat lelaki itu kemudiannya dikatakan memberikan pemuda berkenaan sebutir batu kecil berwarna merah yang dibaluti dengan kain kuning, kononnya batu delima yang amat berharga sebelum pemuda tersebut menyerahkan RM10,000. Menurutnya, pemuda yang bekerja di Bintulu yang dalam perjalanan untuk pulang ke Pontianak Indonesia pada hari itu hanya sedar yang dia ditipu kira-kira 20 minit selepas keempat lelaki berkenaan menghilangkan diri bersama wangnya. Kanser dalam kalangan kanak-kanak boleh diubati sekiranya dapat dikesan di peringkat awal selain mendapat rawatan yang tepat. Naib Presiden Jawatankuasa Pengurusan Pertubuhan Kanser Kanak-Kanak Sarawak SCCS Dr. Charles Leh berkata apa yang penting masyarakat mengetahui tanda-tanda awal kanser, jenis kanser dan mendapat rawatan dengan segera. Beliau berucap merasmikan Minggu Rebet Emas SCCS kali kedua di Kuching. Program yang bermula semalam itu antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam masyarakat bahawa penyakit itu dapat diubati melalui pelbagai teknologi perubatan moden. Dalam majlis itu, beliau berharap lebih ramai yang tampil menyumbang kepada program sumbangan bulanan serendah RM30 bagi membantu pertubuhan tersebut membantu kanak-kanak kanser.
Tahun lepas, sebanyak 61 kes kanser melibatkan kanak-kanak dilaporkan di negeri ini. Kebakaran blok bilik kelas Sekolah Kebangsaan Bario pada Ahad lepas terus mendapat perhatian. Antara yang terawal menghulurkan bantuan ialah Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Perkhemah Sarawak. Presidennya Datuk Seri Abang Khalid Tan Sri Abang Mazuki pada sidang medianya berkata sejumlah RM10,000 akan disalurkan segera kepada sekolah berkenaan. Katanya memang menjadi tanggungjawab badan korporat itu untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Bantuan diserahkan kepada Setiausaha Kehormat Persatuan Rurum Kelabit Sarawak, Nelson Keling, mewakili sekolah SK Bario. Kerajaan Negeri Sarawak menyumbang RM60,000 kepada pihak penganjur bagi menjayakan anugerah kewartawanan Kenyalang tahun ini. Cek sumbangan diserahkan Ketua Menteri Tan Sri Danan Satim kepada Presiden Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA, Jacqueline Radoi David. Turut memberi sumbangan ialah Sarawak Energy Berhad SEB, Shell dan Petronas masing-masing berjumlah RM50,000. Ketua Menteri dijangkakan merasmikan anugerah kewartawanan Kenyalang pada 28 Oktober di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Setakat ini sebanyak 180 penyertaan diterima dari wartawan di seluruh negeri bagi 8 kategori anugerah itu. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan melaksanakan 6 projek di beberapa kawasan di sekitar Kuching melalui program Lab Pembangunan Komunitiku. Datuk Bandar DBKU Datuk Abang Wahab Abang Julai berkata projek-projek itu ialah kepelbagaian produk pelancongan, pusat penjajah kecil Kampung Bakus Semeriang Maju dan Progresif, pembangunan komuniti penjajah Jalan Pinang Jawa, projek kesihatan dan pertanian bandar. Jelasnya setiap projek akan menelan kos RM20,000 dan akan dilaksanakan hujung bulan ini. Beliau memberitahu pemberita selepas rumusan lab pembangunan itu di Kuching. Datuk Abang Wahab berharap projek itu akan memberi impak kepada masyarakat di kawasan tersebut. Pelbagai cara dilakukan untuk menzahirkan rasa cinta terhadap negara. Antara yang dirancang ialah ekspedisi Gunung Murud Bario yang bermula 10 hingga 16 September ini. Program melibatkan 44 peserta itu turut disertai peserta dari luar negara termasuk dari China, Singapura dan Brunei. Timbalan Residen Bahagian Limbang Selamat Yati Yanjah dalam sidang medianya di Limbang berkata, program anjuran Bukit Mas Climber and Runner dengan kerjasama pejabat Residen Bahagian Limbang itu juga bagi mempromosikan kawasan pelancongan tempatan yang melibatkan kebudayaan, pengembaraan dan alam semula jadi. Sementara itu, penganjur program Chua Eng Hin berharap ekspedisi yang memasuki edisi ketiga tahun ini akan berjalan dengan lancar. Ekspedisi 6 hari itu melibatkan laluan sepanjang 193 km dan akan melalui beberapa kawasan dari Bak Kelalan sehingga ke Bario. Peranan wanita bukan sahaja penting dalam institusi kekeluargaan, malah turut berperanan dalam meningkatkan hubungan kemasyarakatan. Isteri Pesuruhjaya Polis Sarawak yang juga pengurusi Persatuan Keluarga Polis Perkep Kontingen Sarawak, Datin Farihah Muhammad Zamri, kata antara yang boleh dilakukan ialah membantu mereka yang memerlukan selain mengamalkan sikap toleransi dan kesamaan. Datin Farihah berucap sebenar lawatan ke rumah Seri Kenangan di Kuching. Terdahulu, pengutua rumah Seri Kenangan, Daryl Tiong Yu Seng memberitahu seramai 74 penghuni tinggal di rumah itu. Pelbagai perkhidmatan diberikan kepada mereka antaranya perkhidmatan perubatan, pendidikan dan kaunseling. Pada majlis itu, Perkep Kontingen Sarawak menyerahkan sumbangan berupa sebuah mesin basuh, sebuah mesin roda dan 3 buah alat bantu jalan. Kejohanan Golf Sarawak Amateur Masters Open yang memasuki edisi ke-9 menawarkan hadiah wang tunai sebanyak RM250,000 termasuk hadiah hole-in-one yang berupa sebuah kereta. Kejohanan itu dijadualkan berlangsung di Kelab Golf Sarawak KGS Kuching pada 30 September hingga 2 Oktober depan dengan menyasarkan lebih 500 penyertaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad James Jemut Masing memberitahu kejohanan anjuran KGS dan penaja utama MD Bless Builders Holdings dan Berhad itu dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kategori terbuka dan kategori tetamu jemputan. There were few goodies to be sent, be used. Each of the goodies were 200 each with a total cost of 64,000 of the app program. Datuk Ahmad James berkata demikian pada sidang media kejohanan itu di KGS Kuching. Tarikh tutup penyertaan ialah 20 September dan yuran penyertaan RM300 seorang. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini.
Antara liputan dalam agenda hari ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Sugambas menyempurnakan Majlis Convocation ke-11 Sijil Pertanian di Institut Pertanian Sarawak di Kuching pada 8.45 pagi. Sementara itu, pada 9 pagi, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadillah Yusof merasmikan persidangan Towards Sustainable and Resilience Construction in Malaysia di Kuching. Manakala pada 10.20 pagi, Residen Bahagian Semarahan menyempurnakan Majlis Penyerahan Kunci Rumah Projek di bawah NBOS My Beautiful Neighbourhood di Kampung Kancong Ulu Gedong Simunjan. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila. Silakan.